Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi dalam forum perdana yang bertajuk Peristiwa Hitam 13 Mei. Sebelum saya memperkenalkan 3 orang panel yang unggul dan hebat, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku di Malaysia, dan ia merupakan kemuncak kepada masalah perkauman di Malaysia. Tragedi ini telah merangkut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum pada 1969. Ia merupakan titik hitam dan sejarah yang buruk kepada Malaysia. Pada pilihan raya umum 1969, Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC tidak mendapat majoriti yang besar. Peristiwa ini berlaku kerana Parti Perikatan telah membentuk kerajaan walaupun tidak mendapat majoriti 2/3 di Parlimen Malaysia. Parti Perikatan dianggotai oleh UMNO, MIC dan MCA. Hal ini telah membuatkan parti pembangkang yang dianggotai oleh PAS, DAP dan parti-parti Cina marah dan tidak berpuas hati. Oleh itu, parti pembangkang telah melakukan perarakan di sekitar Kuala Lumpur, namun tidak bersifat perkauman. Namun, terdapat segelintir daripada penyokong perarakan yang telah membuat penghinaan. Namun, terdapat segelintir daripada penyokong perarakan yang telah melemparkan penghinaan yang berbau perkauman. Oleh itu, terjadilah peristiwa 13 Mei yang melibatkan kaum Cina dan Melayu. Itulah serba sedikit tentang peristiwa 13 Mei. Sekarang, saya akan bertanyakan serba sedikit pendapat tentang pengajaran dan tahap-tahap penyatuan yang telah dilakukan di Malaysia untuk mengelakkan peristiwa 13 Mei berulang kembali. Silakan panel yang pertama iaitu Muhammad Yazid, panel yang kedua Muhammad Aiman dan panel ketiga Muhammad Azim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Hari ini saya akan menceritakan beberapa penyatuan yang ada di negara Malaysia. Antara penyatuan yang ada di negara Malaysia ialah amalgamasi. Amalgamasi ialah satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur membentuk jenis budaya atau ras yang baru. Cara utama untuk menunjukkan proses ini adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Perkahwinan campur merupakan perkahwinan yang melibatkan antara dua pihak yang berlainan agama dan bangsa. Ia merupakan perkahwinan yang melibatkan dua insan dari golongan yang berbeza sama ada agama atau bangsa. Yang kita boleh ambil daripada peristiwa 13 Mei 1969 ialah kita mestilah mengeratkan hubungan antara satu dengan yang lain untuk mengukuhkan perpaduan hukum supaya rakyat bersatu padu memajukan negara dan menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang hebat seiring dengan negara Eropah yang lain. Bab kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya peristiwa 13 Mei 1969 telah memberikan impak yang besar kepada kita, terutama masyarakat Malaysia, bagi mengelakkan peristiwa tersebut dari berulang lagi. Oleh itu, ada eloknya jika kita melihat kembali ataupun merujuk kembali tahap-tahap penyatuan yang ada di Malaysia. Itu ada eloknya jika kita melihat tahap-tahap penyatuan yang ada di Malaysia. Untuk tahap yang saya akan bincangkan pada kali ini yaitu proses asimilasi. Asimilasi merupakan proses percantuman dan penyatuan antara etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Yaitu jelaslah bahwa di sini proses asimilasi memerlukan dua etnik ataupun lebih etnik yang berlainan budaya untuk menjalani prosesnya. Sebagai contoh, di Malaysia, proses asimilasi ini memerlukan dua kelompok etnik yang berlainan ataupun lebih yang terdiri daripada golongan dominan dan etnik minority. Sebagai contoh, di Malaysia, golongan dominan yang terdiri daripada orang Melayu itu sendiri dan golongan etnik minority yang terdiri daripada kaum Cina, India, Iban dan lain-lain lagi. Proses asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbedaan dari segi kebudayaan dan identiti budaya itu sendiri. Yang paling dekat bagi proses asimilasi di negara ini adalah Baba Nyonya. Selain itu, masyarakat Melayu di Thailand
dan masyarakat Cina di Kelantan. Kita mestilah memelihara proses asimilasi ini untuk menjaga keharmonian dan kedaulatan dalam negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya akan menceritakan salah satu tahap-tahap penyatuan di negara kita, iaitu proses akomodasi. Akomodasi merupakan proses etnik yang menjadi norma dan nilai mereka antara satu sama lain, dan mereka tetap mempertahankan budaya mereka masing-masing. Namun, mereka hidup secara harmoni dan hormat menghormati antara satu sama lain. Di peringkat pemerintahan pusat, setiap etnik mempunyai wakil mereka tersendiri. Contohnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi, mereka saling bergantungan antara satu sama lain. Contohnya seperti negara Switzerland. Switzerland merupakan sebuah negara yang mempunyai hubungan etnik yang bersifat akomodasi kerana mempunyai etnik Jerman, Perancis dan Itali, dan mereka saling membuat penyesuaian antara satu sama lain. Oleh itu, sebagai pelajaran yang boleh kita ambil dari proses akomodasi ialah kita sebagai masyarakat yang hidup dalam negara yang berbilang kaum mestilah hormat menghormati budaya, agama dan adab-adab yang mereka amalkan agar kita dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian yang kita kecapi selama ini. Sekian, terima kasih.